Pertama, sebagai orang Islam, saya percaya kewujudan ghaib sebagai seorang yang berada dalam bidang yang berteraskan sains. Saya ni kuranglah sebenarnya percaya hantu itu sejujurnya. Perkara-perkara ghaib yang lain seperti jin, gangguan makhluk halus tu ada yang saya percayalah. So jawapan dia ialah saya pun sama macam doktor-doktor lain, saya cenderung untuk tidak percaya. Seingat saya berlaku benda-benda tu di dalam kat bilik-bilik yang tak berapa besar. Mungkin dekat tingkat 4, mungkin kat tingkat 3 macam tu lah. Ada dengar bunyi tapak kaki daripada bawah. Hujan berterusan dari pagi hingga ke malam dan masih tidak berhenti hingga keesokan harinya. Kami bomber dan penyelamat, kalau ada orang sila respon. Memang menarik. Okey, sekarang saya berada di hotel di Kota Tinggi. Hotel yang sudah terbiar lama, yang dimaklumkan sudah 20 tahun ditinggalkan dan mempunyai 120 bilik. Itu yang dimaklumkan lah. Ini adalah salah satu lokasi yang ingin saya lawati 2 tahun lepas, tetapi saya tidak datang ke sini untuk membuat apa-apa rakaman kerana saya tidak menjumpai
apa-apa kisah ataupun cerita di sebalik hotel ini. Tetapi selepas itu, sebuah buku novel seram yang ditulis oleh Dr. Kamarul Arifin yang telah kongsikan pengalaman beliau sendiri pada tahun 2006. Lokasi ini, Bandar Kota Tinggi, dilanda musibah banjir yang paling teruk, dan pada ketika itulah kejadian ini berlaku. Ketika beliau masih lagi dalam medical student, sebelum menjadi doktor, beliau telah menyertai sukarelawan membantu mangsa-mangsa banjir untuk bahagian kesihatan, untuk periksa masa-masa banjir, kesihatan mereka macam mana, menaiki bot. Pada masa tersebut, Hotel Apollo ini telah tenggelam. Kalau kita lihat pada video-video lama atau gambar lama, Bandar Kota Tinggi ini tenggelam, dan ada yang menjadikan Hotel Apollo ini sebagai pusat tempat pelindungan sementara yang bukan rasmi lah, disebabkan Hotel Apollo ini mempunyai 10 tingkat termasuk rooftop dan juga lobby. Dan dalam buku tersebut dimaklumkan oleh doktor bahawa kejadian itu berlaku ketika ingin membantu mangsa di sini untuk dipindahkan. Tidak pasti, mungkin tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Jadi kalau kita ikutkan bergambar, kemungkinan air itu melimpah pada level G ini saja, level lobby sini, untuk mangsa-mangsa di sini menaiki bot. Jadi pada malam ni, sekarang pukul 1 lebih, saya akan explore ke bahagian atas bangunan ni dan membacakan daripada isi kandungan novel pengalaman doktor, yang mana telah saya mendapat kebenaran daripada Dr. Chaku untuk review dalam chapter kedua. Okay, jadi keadaan bawah ni bersih, bersih. Cuma ada satu tempat ibadat Cina je, tokong. Kalau kita naik ke atas, hari ni jalan sunyi, pukul 2 pagi, tapi kadang-kadang ada juga kenderaan yang lalu. Ada di tingkat 1. Begini keadaan dalam Apollo Riverview Hotel yang telah ditinggalkan. Berkenaan cerita Hotel Apollo di Kota Tinggi tu, ia berlaku dah lama lah. Masa tu saya pun belum jadi doktor, masih student. Saya rasa masa tu saya masih belajar di Kolej Perubatan. So dah lama lah. So masa tu Kota Tinggi memang banjir besar. Dia naik air, saya tinggal bersekitaran dengan Kota Tinggi. So saya datang memberi bantuan lah. Masa tu baru medical student, jadi semangat lah masa tu nak membantu orang-orang dalam bentuk perubatan kan. Kononnya dah pandai sangat lah, tapi tak kira lah, yang penting niat tu kan. So dah lama kan saya tak berapa ingat, sebab masa tu air tu agak tinggi kalau dibandingkan dengan bangunan di sekitar dia. Masa tu air sampai tingkat 2. Sampai tingkat 2 maksudnya memang tingkat 1 tenggelam terus, tingkat 2 dah naik air lah. Cari ikan lagi. Berbalik kepada hotel tadi, saya sebenarnya tak berapa pasti kat level mana, sebab air dah naik, dan hotel ni dia punya leveling dia setiap tingkat tu tak sama dengan bangunan biasa. Dia macam kalau siapa pernah pergi ke Hotel Apollo tu, rasanya dekat 2 ke 3 tingkat yang pertama tu kat bawah tu kan, tingkat ground floor 1, 2 tu dia macam high ceiling, dia punya ceiling tinggi. So yang kat atas ceiling dia tak tinggi sangat, so dia punya level-level tu tak sama kan. Dan dia tambahkan dengan ada paras air yang tinggi masa tu, saya tak berapa pasti saya berada di tingkat 2 ke 3.
Hari ini hari Khamis, malam Jumaat. Sama seperti apa yang diceritakan dalam buku, kejadian itu berlaku. Pertama, sebagai orang Islam, saya percaya kewujudan perkara ghaib. Sebagai seorang yang berada dalam bidang yang berteraskan sains, saya ni kuranglah sebenarnya percaya hantu itu sejujurnya. Perkara-perkara ghaib yang lain seperti jin, gangguan makhluk halus tu ada yang saya percayalah. So jawapan dia ialah saya pun sama macam doktor-doktor lain, saya cenderung untuk tidak percaya hantu. Ghaib saya percaya, hantu saya kurang percaya. So ini adalah wing belah kiri, belah kanan. So sekarang saya ikut wing yang belah kiri. Ada satu faktor yang mendorong saya untuk bukukanlah kisah-kisah saya. Pertamanya saya lihat tak ramailah doktor yang nak menulis kisah seram. Pelawat, pesakit biasanya berada di hospital tidaklah terlalu lama. Tapi bagi kami, doktor, petugas kesihatan, itu tempat kerja kami dan kami habiskan masa yang banyak dekat hospital. Maksudnya kadang-kadang kalau kerja on call lagilah 36 jam kat sana, bermalam berapa kali. Dan kalau kalian pernah masuk hospital sebagai pesakit atau pelawat, kalian pernah bagi mungkin 20% daripada bangunan hospital itu sendiri. Lagi 80% tu kalau tak pernah bagi pun, tak pernah jejak pun, sebab kalian tak boleh bagilah tempat-tempat yang hanya dibenarkan oleh petugas. Jadi petugas ni mempunyai akses yang lebih banyak pada bangunan hospital itu sendiri. So ini memberi peluang kepada saya dan kawan-kawan saya, sebab ada cerita yang pada saya punya kawan-kawan kan. So untuk menceritakan apa sebalik dinding-dinding hospital tu yang korang tak boleh akses. So ada cerita-cerita yang khusus, macam dalam buku Ghospital, salah satu buku saya ialah Ghospital, yang di mana setting dia semua kat dalam hospital ataupun klinik. Dia menceritakan kisah-kisah yang agak popular di kalangan petugas kesihatan dalam satu department ataupun satu jabatan tu. Contoh jabatan pembedahan, kan dia buat pembedahan dekat Dewan Bedah. Dewan Bedah ada set of cerita yang popular di kalangan petugas. Dekat kawasan X-ray, sebab kat X-ray selalunya tempat dia gelap, tak ada tingkap dan sebagainya. Dia ada satu set of cerita yang popular. So saya rasa ia menarik untuk dikongsi, maka saya tuliskan dan jilidkan sebagai buku lah. Sekejap. Sekarang kita baru tingkat 3. So begini keadaan pukul 2 lebih. Walaupun sini kadang ada juga kenderaan yang akan lalu. So dekat jembatan tu, kalau kita lihat gambar-gambar lama pada 2006, air naik sehingga paras jembatan dan melimpah sehingga ke sini, sehingga 2.75 meter. Kemudian masuk beberapa hari menjadi kepada 5 meter. Alamak, tercelup, ada air punya. Okey, jadi
pada masa tersebut dalam keadaan terdesak, banjir teruk. Mungkin tempat ini dijadikan sebagai tempat pusat pembinaan sementara secara tak rasmi oleh orang sekitar. Sebab banjir ni kalau kita lihat, air sangat laju. Pada masa tersebut, apa yang diceritakan oleh doktor, masa-masa ni tidaklah begitu ramai kalau ikutkan apa yang diceritakan dalam buku. Dan cuma ada beberapa mangsa je. Dan yang menariknya, antara masa-masa manusia ni, ada yang bukan manusia, yang mereka tidak perasan, yang mana telah doktor abadikan, yang mana doktor telah kongsikan di dalam buku beliau. Dan hari ini saya berada di hotel tersebut untuk membacakan kisah-kisah yang dikongsikan dalam buku. Dan melihat kawasan-kawasan seperti yang diceritakan. Sekarang rasanya berada di tingkat 4 bangunan. So kita akan ke rooftop. Di tingkat atas sekali. Tapi bila dilihat keadaan bangunan dalam ni seperti bangunan yang tak pernah operasi. Dimaklumkan hotel ni beroperasi selama 3 tahun. Kemudian tidak diteruskan kerana bankrupt. Tetapi apa yang kita lihat kat sini, seperti dinding-dinding semua belum disimen. Banyak lagi batu-bata apa semua. Sistem pipe apa semua. Tak pastilah adakah operasi ataupun tidak. Dan dimaklumkan masa dulu, masa operasi, hotel ni harga dia agak mahal. Kalau kita lihat pada tahun 2014 di Google Street View, ada kenderaan sedang renovate bangunan ni. Mungkin projek tu tak diteruskan. Kita lihat mungkin wiring ataupun pipe kat dalam ni, sistem perpaipan semua dikeluarkan, ditanggalkan. Lihat. Hanya ada trunking untuk wiring. Kalau orang rembat, ini pun dia rembat kot. Tapi seperti bangunan ni belum lagi siap. Agak pelik juga. So kita ronda-ronda dulu kawasan keseluruhan tingkat. So setiap bangunan ni dalam dia bersih daripada sampah lah, bukan bersih apa pun. So dimaklumkan bangunan ni, hotel ni dijadikan sebagai tempat burung layang-layang. Tapi bila saya lihat, bangunan yang dijadikan burung layang-layang adalah di hadapan dan di sekeliling Hotel Apollo ni. Seperti di hadapan ini ada beberapa rumah burung walit ataupun burung layang-layang. Gelap juga. Tutup lampu gelap. So sekarang kita naik ke atas lagi. Mungkin ini tangga.
So keadaan bilik tetap juga sama, tak ada perbezaan. Maaf, bunyi agak bising sikit sebab beg ni bawa banyak barang macam lampu semua. Agak lenguh lihat pakai kamera ni. Berat. So keadaan pada malam ini kejap sunyi, kejap ada kenderaan. Keadaan bangunan semua sama lah, sama je. Off kamera kejap, tukar tangan, letih.
agak jenuh juga kot. So ni adalah paling atas sekali, bahagian rooftop. Sini kita tahan bau sikit. Aduh, bau dah menyesakkan nafas. So kita berada dekat atas sekali, rooftop.
So ini adalah dah sampai ke rooftop. Okey, begini keadaan kota tinggi di atas rooftop. Saya lihat sekejap dekat rooftop ni, angin pun kuat, nampak macam nak hujan kejap lagi. Tak pasti, mungkin saya kena habiskan bacaan cepat. Dan air sungai, kalau kita lihat Kota Tinggi ni masih lagi terkawal masih lagi terkawal, tapi tak pastilah hujan ni kadang-kadang naik sekejap je. InsyaAllah. Kalau lihat Kota Tinggi ni banyak efek pada segamat semua. Kota Tinggi ni masih lagi terkawal. Jadi dekat belah sana adalah makam Cik Siti Aminah, dan dekat belah sana adalah makam Laksmana Bentan. So dekat bawah sana juga ada beberapa 2 kubu British dekat bawah sana. Ini adalah salah satu kubu British terletak di dekat dengan tokong. So tak boleh masuk. So, sekarang ni angin kuat. Mungkin kita boleh rehat sekejap. Mungkin buat penceritaan dekat dalam ni. Sebab agak scary juga kat sini. Sunyi. Pukul 3 lebih. Cuma ada bunyi anjing mengonggong dekat bawah rumah sana. Dan sekarang tengah hujan lebat. Hujan lebat.
Okay, sekarang saya akan bacakan daripada buku Johor, tulisan daripada Dr. Kamarul Arifin. Masa tahun 90-an ada sebuah hotel yang terletak di sebelah Jambatan Kota Tinggi ini. Boleh dikatakan hotel yang popular lah, Apollo Riverview Hotel. Hotel itu popular bukan sebab ia gah, malah ia popular selepas ia ditutup. Hotel bertaraf 3 bintang ini hanya beroperasi selama 3 tahun, kemudian ditutup kerana mengalami kerugian. Kenapa rugi? Tiada siapa yang tahu. Namun ramai percaya ia melibatkan gangguan makhluk halus. Pendek kata, hotel ini berhantu. Aku sendiri alami gangguan itu. Aku masih ingat lagi 17 Disember 2006. Hujan mulai turun. Hujan berterusan dari pagi hingga ke malam dan masih tidak berhenti hingga keesokan harinya. Aku sendiri alami gangguan itu. Aku masih ingat lagi 17 Disember 2006. Hujan mulai turun. Hujan berterusan dari pagi hingga ke malam dan masih tidak berhenti hingga keesokan harinya. Menjelang hujan hari ketiga paras air sungai Johor sudah berada paras bahaya. Sungai itu iaitu menjelang hujan hari ketiga paras air sungai Johor sudah berada paras bahaya iaitu 2.7 meter. Amarah banjir dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan penduduk di kawasan yang rendah mula dipindahkan ke pusat pemindahan. Ketika itu aku masih pelajar perubatan, memandangkan aku sedang bercuti ketika itu dan tinggal tidak beberapa jauh dari bandar Kota Tinggi. Aku rasa terpanggil untuk jadi sukarelawan untuk hulurkan bantuan. 20 Disember, aku sertai satu pasukan sukarelawan ke Kota Tinggi untuk sedia dan agihkan makanan. We hit the ground running, kata orang putih. Sampai saja kami terus buat kerja. Agih makanan pada mangsa yang berkumpul di pusat pemindahan. Tak jadi masalah. Masalah utama ialah nak beri makanan pada mereka yang degil dan tak mahu tinggalkan rumah masing-masing. Kami pujuk mangsa tinggalkan rumah. Kadang-kadang kami dihalau. Kalau mereka tidak mahu dipindahkan, apa yang kami boleh lakukan hanya beri bantuan makanan dan minuman yang bersih serta doakan keselamatan mereka. Hari kedua aku di sana, hujan masih lagi turun. Masuk hari keempat, paras air naik dari paras pinggang ke paras dada. Masih ini pihak bomba dan penyelamat bertungkus lumus nak pindahkan mangsa guna bot. Ada juga orang awam yang memiliki bot bantu pindahkan mangsa. Ada 4 orang dekat Hotel Apollo, kata seseorang. Aku tak ingat siapa yang cakap, tapi yang pasti lepas hujan berhenti, satu bot bergerak ke Hotel Apollo untuk pindahkan mangsa yang terperangkap di sana. Aku ikut bot tu. Di Kota Tinggi tak banyak bangunan tinggi, kebanyakannya 2 tingkat. Bangunan tinggi cuma apartmen Plaza Kota Tinggi, Maris Hotel dan Hotel Apollo. Memandangkan Hotel Apollo adalah bangunan tinggal, maka tak hairanlah ada mangsa mencari perlindungan di bangunan hotel itu. Kita orang tak nak pindah, kata seorang lelaki. Kenapa tak nak pindah? Kalau air naik lagi tinggi macam mana? Soal Abang Musa, pemilik bot yang kami naiki. Bangunan ni kan 10 tingkat, takkan boleh tenggelam kot. Dekat sini selamat, balas lelaki itu. Anak-anak lelaki itu yang bersembunyi di belakangnya memegang hujung baju ayahnya. Mereka nampak ketakutan. Yang lelaki mungkin 7 tahun dan yang perempuan kelihatan seperti 4 tahun. Si isteri pula berdiri di sisinya. Masa itu dah senja. Rancangannya nak pindahkan lelaki ini dan keluarganya sebelum malam tiba. Nampaknya rancangan itu akan gagal sekiranya lelaki ini terus berdegil. Abang, bukan itu yang kami risau. Dekat sini dah tak ada air bersih, makanan terhad. Bayangkan kalau air tak surut lagi 3-4 hari. Kasihan anak-anak abang, kata Abang Musa. Lelaki 40 tahun yang bernama Hamid itu tidak mahu berganjak daripada keputusan dia. Pasukan penyelamat dah naik marah, tapi kami sekat amarah. Fokus kami nak bawa mereka ke tempat yang lebih selamat. Macam ni lah, kalau abang nak tunggu sini, tunggulah. Tapi izinkan kami bawa keluarga abang ke pusat pemindahan. Pujuk Abang Musa lagi. Kenapa yang kau orang risau sangat ni? Tak ada apa-apa akan berlaku, tegas lelaki itu. Dalam masa kami memujuk lelaki itu, hari dah semakin gelap. Paling kami bimbang bila peti mula sambung menyambung. Beberapa kali perbualan kami terhenti akibat dentuman guruh nak luruh jantung ini. Aku tak pasti sama ada mata aku atau perasaan aku yang salah, tapi masa cahaya peti menyambar kuat tadi, aku ternampak bayang-bayang manusia di dinding di sekeliling kami. Masalahnya, bayang itu macam lebih banyak dari bilangan kami.
tapi aku anggap sajalah benda itu hanya mainan perasaan aku. Akibat gagal memujuk, akhirnya kami nekat untuk tinggalkan sahaja lelaki ini dan keluarganya dan balik ke kem kami. Keselamatan kami pun perlu dijaga. Namun masa kami nak naik ke dalam bot, hujan pun turun dengan lebatnya. Sangat lebat sehingga kan kami berkira-kira nak teruskan niat kami nak pulang ke pusat pemindahan atau tidak. Saya rasa dalam cuaca macam ni tak selamat kita nak redah ni, lagipun dah gelap ni, kata Abang Musa. Okey, kita tunggu hujan reda. Kalau hujan reda lah, kalau tak kita kena tidur Hotel Apollo lah nampaknya, kata Haji. Tidur sini? Soal aku dah mula naik risau bila teringat kisah-kisah seram yang aku pernah dengar tentang hotel ni. Tak apa, abang belanja seorang satu bilik, tapi tak ada breakfast lah, tambah Abang Musa lalu ketawa. Aku senyum paksa rela. Tak sampai 5 saat kami bertiga terdiam semula. Masa itu saja rasa kelakar. Kemudian bila realiti kegentingan situasi yang kami hadapi ini meresap semula ke akal kami. Kami kembali rusing. Bunyi rintik hujan dan deru air bergema di dinding bangunan hotel. Masa petir tadi, kau orang nampak tak? Kata Abang Musa. Bayang macam ramai orang, kata aku menyambut ayat Abang Musa yang terasa sukar benar dia nak habiskan. Kami bertiga memandang sesama sendiri. Apalagi yang korang nak? Biarkan aku dengan keluarga aku dekat sini, marah lelaki yang berdegil mahu berteduh di bangunan usang itu. Maaf bang, kami bukan nak pasal abang. Kami nak balik ni sebab cuaca tak elok dekat luar. Kami tak berani nak redah, jadi kami ingin berteduh di sini juga sampai cuaca mengizinkan, jelas Haji. Lelaki itu kemudian tunjuk satu arah dan berkata dengan nada polos, kau orang guna bilik ini, bilik lain tak bersih. Kiblat belah sana, katanya sambil tunjuk ke arah hulu Sungai Johor sebelum beredar. Aku jenguk dalam bilik yang ditunjukkan itu suram, tak beberapa nampak. Jadi aku nyalakan lampu suluh dolphin aku dan hala ke dalam. Nampaknya tak ada apa-apa dalam bilik itu kecuali sehelai sejadah yang berlipat 4. Weh, barang-barang kita takkan nak tinggal dekat dalam bot kot. Barang-barang yang kami bawa bersama dalam bot tadi ada pek makanan mudah sedia, minuman dalam botol, selimut dan kit pertolongan cemas. Kalau tinggal dalam bot takut hilang atau rosak, jadi kami pun bawa naik. Barang-barang itu kami susun di bilik sebelah bilik kami tadi sebab tak nak sempitkan bilik kami itu. Dan siap susun barang, aku lihat lelaki tadi letak satu lampu minyak tanah di tengah bilik di hadapan kami dan anak-anaknya duduk mengelilingi lampu itu. Dengar macam mereka membaca sesuatu, tapi suara mereka direndam bunyi hujan di luar. Jadi aku keluar dari bilik dan meninjau mereka. Rupanya mereka baca surah Yasin. Baru aku teringat hari berkenaan adalah hari Khamis. Aku pun duduk dan sertai bacaan Yasin. Tak sangka dalam keadaan seperti ini, walaupun kelihatan Amit seperti seorang yang keras kepala, anarki dan anti-establishment, ini seorang hamba Allah yang taat pada perintahnya. Lembut cara dia ingatkan kami supaya kami bersolat dengan hanya menunjukkan arah kiblat dan hormati tetamu dia dengan beri bilik yang dia telah bersihkan. Di pertengahan bacaan tiba-tiba terdengar bunyi air berdebu-debu. Bacaan kami terhenti. Aku bingkas bangun dan keluar dari bilik itu lihat apa yang berlaku. Kemudian Abang Musa dan Haji tengah berdiri di tingkap bilik sambil memandang keluar. Bunyi apa tu? Soal aku setelah menghampiri mereka. Tak tahulah, bunyi macam orang berenang, jawab Haji lalu menoleh ke belakang memandang aku. Mukanya nampak gelisah. Ambil lampu suluh dekat tepi tu, katanya lagi. Aku terus capai lampu suluh di lantai berhampiran kaki aku dan hulur pada Haji. Kemudian aku menjengah ke luar tingkap. Cahaya suluhan lampu di tangan Haji melilau ke kiri dan ke kanan permukaan air. Kelihatan air yang permukaannya dihujani rintik hujan menyelimuti segenap ruang. Haji, kau suluh kat sana, kata Abang Musa sambil menuding ke arah sesuatu yang terapung di permukaan air. Apa tu? Nampak macam, soal Haji. Kelihatan sesuatu yang hitam di permukaan air dan sesaat selepas itu ia tenggelam di telan air yang kuning emas warnanya. Ji, suluh situ. Ji, jerit Abang Musa lagi. Lampu disuluh ke arah yang ditunjukkan Abang Musa. Nampak beberapa benda terapung di permukaan air. Kami semua diam dan fokus untuk mengecam benda-benda itu. Debur, sesuatu jatuh ke dalam air. Kami suluh benda yang terjatuh itu. Weh, tu barang-barang kita lah. Pekik aku bila menyedari barang-barang yang terapung itu adalah pek-pek barangan yang kami bawa. Lah, siapa buang barang-barang kita? Kata Abang Musa lalu bergegas ke bilik sebelah di mana kami simpan barang itu. Dan petang tadi Haji hulur lampu suluh dolphin pada aku sebelum menyusul Abang Musa. Woi, apa pasal kau buang barang kita orang?
Kedengaran Abang Musa memarahi seseorang di bilik sebelah. Suaranya bergema, melantun-lantun di segenap ruang bangunan yang kosong ini. Getaran suaranya meresap ke dalam tubuh aku sehingga timbul rasa seolah-olah aku yang dimarahinya. Tenang, bang, tenang. Kedengaran suara Haji cuba menenteramkan Abang Haji pula. Siapa yang tergemak campak makanan dan luan kita ke bawah ni? Di masa gawat seperti ini pun masih ada yang berhati busuk. Aku melangkah ke bilik sebelah untuk melihat sendiri siapa gerangan manusia yang tidak berhati perut itu. Setelah aku keluar ke koridor, aku lihat isteri si Hamid berlari keluar dari bilik sebelah dan membawa diri ke hujung koridor. Oh betina, aku tanya ni apa hal kau buang barang kita orang? Jawablah, tengking Abang Musa sambil cuba mengekori wanita tadi. Haji cuba menahan Abang Mus. Kenapa marah-marah ni? Apa yang berlaku? Tanya Hamid. Siapa tak marah kalau barang kena buang? Kalau ia pun tak suka kita orang, janganlah buang barang kita orang. Tu makanan kot. Balas Abang Mus dengan nada yang keras. Kau orang letak mana barang tu? Bilik ni ke? Tanya Abang Hamid sambil tunjuk bilik tempat kami simpan barang. Kan aku dah cakap guna bilik yang aku dah bersihkan. Pandai-pandai pergi guna bilik ni siapa suruh? Katanya lagi. Riak mukanya terpampang perasaan geram. Tetap tak patut bini abang buang barang kita orang. Balas Abang Mus. Bini aku? Kata Abang Hamid. Air mukanya terus berubah. Kau meripik apa ni? Bini aku dah lama tak ada. Sambung Hamid. Habis perempuan tadi itu siapa? Soal Haji. Entah, aku pasti bukan anak aku yang buang. Sebab masa aku dengar bunyi barang jatuh dalam air tadi, anak aku tu dengan aku tengah baca Yasin. Kalau tak percaya kau tanya kawan kau ni, kata Hamid sambil menuding jari kepada aku. Aku hanya mampu mengangguk mengiyakan apa yang dikatakan Hamid. Kedengaran bunyi tapak kaki berlari di sudut gelap di hujung koridor. Bunyi seolah orang yang berjalan kaki ayam. Aku suluh ke arah berkenaan. Tak ada nampak apa-apa. Tetapi semakin lama semakin hampir bunyi tapak kaki itu. Bulu roma di seluruh badan aku meremang. Dekat sini bukan hanya ada kita. Ada juga benda-benda lain yang menumpang. Sebab tu aku suruh kau guna bilik lain. Sebab tu aku suruh kau orang solat. Sebab tu aku dan anak-anakku baca Yasin setiap malam, kata Hamid. Maksudnya dari petang tadi perempuan yang kami sangkakan bini si Hamid itu rupanya bukan bini dia. Bahkan bukan manusia pun. Gedebang, gedebung, debuf, debuf, debuf. Bunyi barang-barang dilempar ke sana sini. Bergegar dinding dan lantai, ada yang terpelanting keluar bangunan dan jatuh ke dalam air. Terdengar juga bunyi hentakan di siling. Seolah-olah seperti ada orang yang menghampas objek berat ke lantai di tingkat atas. Anak-anak Hamid mula menangis ketakutan. Sejujurnya aku pun takut. Mana mungkin tak takut. Aku berada dalam sebuah bangunan yang ada di dalamnya ada entiti yang mengamuk. Dan aku tak ada tempat nak lari. Bangunan ini terkepung oleh air sedalam 5 meter. Kami segera berkumpul dalam satu bilik, duduk berhimpit-himpit antara satu sama lain di satu penjuru. Bunyi barang-barang dilempar ke sana sini berterusan. Hujan masih turun. Deruan angin tiada tanda akan reda. Geserannya dengan dinding dan lantai bangunan ini menghasilkan bunyi berdesing. Kita baca surah Al-Mulk, kata Hamid. Al-Mulk adalah surah yang lazim dibacakan sebagai pelindung. Dulu masih di sekolah asrama aku hafal surah itu sebab setiap hari seluruh asrama baca. Sekarang dah banyak lupa. Jadi aku terkumat Hamid cuba ikut je apa Hamid baca. Sambil mata aku meliar ke kiri dan ke kanan lihat sekeliling. Dilimpahi cahaya samal dari lampu minyak tanah, aku terperasan ada sesuatu di tingkap. Entah kenapa aku pergi suluh walaupun aku tahu pasti akan terlihat sesuatu yang aku tidak mahu lihat. Di penjuru bawah bingkai tingkap terpacul wajah pucat sedang mengintai kami. Hanya sebahagian muka dia nampak. Rambutnya basah mengikal menutup sebahagian mukanya. Urat biru kehitaman mekar di bawah kulit yang berkedut seperti telah terendam beberapa lama di dalam air. Matanya penuh keterujaan. Anak matanya berlegar-legar memandang segenap penjuru bilik. Tiba-tiba pergerakan anak matanya termati apabila ia memandang tepat ke arahku. Bibirnya yang putih kebiruan melebar menyalahkan puntung gigi yang hitam. Hilang terus semangat yang ada dalam tubuh aku sampai terlepas lampu suluh dolfin dari tangan. Benda itu mengeluarkan bunyi getaran seakan-akan anjing yang sedang mengeram. Bunyi itu berbalam-balam ditenggelami bunyi hujan, tapi getarannya dapat dirasa oleh setiap urat dalam tubuh aku. Petir menyambung, cahaya memenuhi segenap ruang. Di ekor mataku, aku terlihat sesuatu di bukaan pintu bilik yang tidak berdaun, berdiri masuk yang tingginya mencecah 6 kaki. Ya Allah, aku dah terperangkap dalam ini. Anak Hamid mula menangis. Mungkin dia juga terlihat susuk itu. Memang menarik. Sekarang ni hujan. Bintik.
Jadi kita akan baca sepanjang perjalanan kita ke bawah. Rupanya dari tadi wayar ni mengganggu. Sorry. Kita sambung dekat bahagian bawah sana. Tadi masa membaca tu ada dengar bunyi tapak kaki daripada bawah ke atas, tapi tak ada apa-apa pun dan macam-macam lagi. Benda yang saya dengar lah. Dan kemudian saya tengok saya punya GoPro, dia bergerak-gerak sikit dah. Kemudian wire tu macam ada bergoyang-goyang. Sebab GoPro tu dia stand dia kuat. Sebab GoPro tu stand dia 3 kaki tu, so dia kuat. So untuk menggerakkan benda tu agak mustahil lah walaupun kalau angin. So kita sambung dekat bahagian bawah, kemudian kita bergerak. Agak scary jugalah membacakan review buku Johor Dr. Kamarul Arifin ni. Membaca dekat rumah feel lain, membaca dekat kawasan tu sendiri feel dia agak berbeza lah. So kita terus ke bawah. So pintu rooftop dia ni macam pintu penjara lah, tengok. Tiba-tiba kedengaran bunyi siren pembesar, suara berkumandang dari luar bangunan disusuli dengan pengumuman. Perhatian, kami adalah bomba. Ada sesiapa di dalam tak? Cahaya lampu suluh terpancar-pancar menembusi tingkap-tingkap. Bukan satu, paling tidak ada 3, 2 pancaran. Kami semua macam tergamam dan bacaan kami terhenti. Kami bomba dan penyelamat. Kalau ada orang, sila respon. Aku capai lampu suluh aku dan menyuluh ke arah bingkai tingkap sebagai respon. 3 orang anggota bomba dan penyelamat segera mendapatkan kami setelah menerima isyarat yang aku beri tadi. Mereka datang setelah pasukan sukarelawan di pusat pemindahan melaporkan bahawa aku, Aziz dan Abang Musa tidak lapor diri untuk penutup hari. Head count sukarelawan dibuat setiap malam sebagai langkah berjaga-jaga. Kenapa kami tidak beritahu sendiri pasukan sukarelawan yang kami terperangkap di hotel ini? Sebab tak ada liputan rangkaian telefon dalam bangunan itu. Tak tahu kenapa. Kami bukan boleh keluar nak cari liputan. Apapun, setelah mendapat maklumat kami berada di sini, bomba penyelamat terus bertindak. Mereka datang dengan bot berkelengkapan. Semua ada berapa orang? 6 orang, jawab aku. Okey, semua naik ke atas bot. Barang-barang tak payah bawa diri masing-masing je. Arah seorang pegawai bomba. Aku pandang Hamid dan dia tidak kata apa-apa. Hanya menurut arahan pegawai bomba itu. Mungkin dia sedar tempat ini tidak lagi selamat untuk dia dan anak-anak dia. Kami pun turun. Kami pun turun ke tingkat bawah dan kemudian dengan cermat menaiki bot dengan bantuan pegawai-pegawai bomba berkenaan. 1, 2, 3, 4, 5. Mana lagi seorang? Kata pegawai bomba. Aku terpandang setiap orang sambil mengira. Haji, Abang Mus, Hamid dan anak perempuan dia dan aku. Abang Hamid, mana anak abang yang lelaki itu? Soal aku. Aku mana ada anak lelaki? Balasnya lalu geleng kepala dengan perlahan. Dia tak beritahu aku secara verbal.
Tapi dari pandangan mata dan riak mukanya, aku dapat baca dia nak beritahu yang kami nampak tu cuma ilusi atau hanya sebahagian daripada gangguan yang kami alami. Aku saling berpandangan dengan Haji dan Abang Mus. Patutlah masa petang tadi, selain nampak ada banyak bayang-bayang orang, aku nampak bayang-bayang budak lelaki tak ada kepala. Aku nak cakap dekat kau orang, tapi risau kau orang takut. Jadi 5 ke 6 orang ni? Tanya pegawai bomba. 5, jawab Hamid tegas. Itulah kau orang, datang tempat orang jangan buat onar, jangan tinggal solat. Aku duduk situ 3 hari. Tak ada kena apa-apa pun. Kau orang datang satu malam, macam-macam kena, sambung Hamid sambil memeluk anak perempuannya. Enjin bot menderum dan kami turun dan kami pun bergerak menuju ke pusat pemindahan. Aku tidak akan lupa kejadian malam tu. Semuanya masih jelas terpahat dalam ingatan. Aku akan ingat sentiasa pesanan Hamid sampai bila-bila. Sekarang ni setiap kali melewati jambatan Kota Tinggi, aku tidak akan toleh ke arah Apollo River View Hotel. Aku risau jika aku toleh, aku akan nampak penghuni hotel itu memandang aku semula. Jadi sekian saja perkongsian saya kali ini. Review buku Johor. Ini Johor daripada Dr. Kamarul Arifin ataupun Dr. Jaku di lokasi sebenar kejadian, di mana pada masa lalu telah berlaku ketika beliau medical student membantu masa-masa banjir dalam segi perubatan menaiki bot bersama anggota bomba di bangunan ini. Mungkin berlaku di G, tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3 berdasarkan tenggelamnya banjir. Ketinggian banjir masuk 5 meter. Jadi inilah bangunannya yang saya review, dan kebanyakan apa yang ada diceritakan dalam ni memang pada waktu hujan bangunan ni akan ada air melimpah daripada celah-celah dinding apa semualah. Dan kawasan dia dekat atas ke rooftop, tingkat 7, 8 tu agak bau busuk betul. Dan yang ini tingkat 2 ataupun 3, seperti mana yang diceritakan dalam buku ni. Dan juga terima kasih kepada Bookmesh, penerbit buku, kerana sudi memberikan saya 2 buku novel seram ni untuk saya baca. Dan juga novel California Motel ini adalah adaptasi ataupun berdasarkan sepanjang eksplorasi saya membuat penelusuran ke tempat-tempat tinggal. Jadi terima kasih kepada Bookmesh kerana menjadikan YouTube FRV sebagai rujukan untuk menghasilkan sebuah karya fiksyen ataupun adaptasi. Terima kasih banyak. Boleh dapatkan, saya masukkan yang tertera. Jadi jumpa lagi untuk vlog akan datang, tak pasti bila. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe dan share, insya-Allah. Kita tamatkan eksplorasi kali ini dengan lafaz Alhamdulillah. Di malam-malam ni kalau banyak sampai dekat 10, tak berapa penat sangat. Jadi penceritaan saya tak beberapa lancar lah, ada tergagap sikit sebab agak scary juga buat review ataupun menceritakan kisah seram di tempat yang sebenar. Apatah lagi benda tu memang berlaku.